Okay guys, kita mula. So boleh dengar suara tak dengan jelas? Okay. So guys, first question, how to do this? Macam mana buat? Persamaan lengkung, they ask you find the gradient of tangent, cari kecerunan tangent. So what must I find? Apa saya kena cari kat sini? Anyone? Keyword, kecerunan tangent, gradient of tangent, means what we must find. Kita kena cari apa? Anyone? Kita kena cari apa? Yes. Okay, kita kena cari dy dx. Okay, you must find dy over dx. Okay guys, so this is the keyword. Kecerunan tangent maksudnya dy over dx. Okay, gradient of tangent. So guys, can you tell me apa yang kamu dapat bila kamu bezakan yang ni? Boleh bagi jawapan tak? What is your answer? Saya harap pembezaan kamu sekarang okay lah. Your differentiation skill is quite fast already. Kena cepat bila bezakan. So anyone? Answer. Kenapa ambil masa lama ni? Guys, bezakan yang ni. How to differentiate this guys? Macam mana bezakan persamaan ni? Apa jawapan dia? Afiq? Macam mana bezakan yang ni? How to differentiate this? Guys, saya lag ke? Adakah saya lag? Tak ada orang respon pun. So guys, bila bezakan yang ni dapat apa? When you differentiate this, apa jawapan dia? What is your answer? Tak faham? Guys, bezakan persamaan ni. Y equals to 9x tambah 1 per x. Bila kamu bezakan yang ni, apa jawapan dia? When you differentiate this equation, what do you get? Okay. Not plus. Plus is wrong. Okay, minus is the correct answer. Should be minus 1 over x squared. Okay, so guys, wow, suddenly you all forget your differentiation already. Never mind. So we do again. So y is equal to 9x plus. Okay guys, macam mana saya boleh tulis yang ni dalam satu lagi cara? What is another way I can write this? Kalau saya tak mau pecahan. Okay, very good. X kuasa negatif 1. dy dx. Okay. So bila kamu bezakan 9x, when you differentiate 9x, apa kamu dapat? 9. Okay, x hapus. Okay, second one, kuasa bawa ke depan. Okay, power bring in front. Maksudnya tolak 1 lah. Lepas tu kuasa kena tolak 1. So that's why negatif 2. Understand guys? Do you get it? This is the differentiation. So jawapan dia adalah yang ni, dy dx. Okay, so next one. Mereka suruh cari kecerunan pada 2,
titik ni. They want you to find the gradient at this specific point. So guys, macam mana nak buat? Apa langkah sekarang kita perlu buat? What is our step now? So, kita kena buat apa? Kalau nak cari kecerunan. Kamu ada 2 titik ni sekarang. You have 2 points, 2 titik. Kamu ada nilai dy dx. So, kamu buat apa? Kalau nak dapat kecerunan tu. Siapa tak tahu? Yes, gantikan. Okay, jangan risau. Kamu cakap saja, salah tak apa. Yes, substitute x. Okay, so do you guys understand? Kamu gantikan nilai x tu dalam ungkapan dy dx. You substitute x equal 1/4, cari nilai dy dx. You substitute x equal 1, kamu cari nilai dy dx. Kamu akan dapat 2 jawapan yang berbeza. Itu sahaja. Okay, that's all for part A1. Boleh faham guys? Can you get it? Okay, so this is how you answer part A1. Ada apa-apa soalan tak? Kalau ada soalan, kamu boleh tanya kat ruang komen. Okay, this is the working jalan kira dia. Okay, ada yang angkat tangan, boleh type soalan lah kalau kamu ada untuk soalan ni. Okay, kalau tak ada, saya go on lah. Okay, next part. Bahagian kedua. So, boleh guna kalkulator untuk soalan ni? Of course boleh. Okay, tapi kamu kena tunjuk langkah ni. Yang ni. Bila kamu gantikan. Gantikan nilai kena tunjuk. Tak boleh terus macam ni. Okay, mungkin kamu tulis macam ni. Apabila x sama dengan 1/4 dy over dx. Okay, start. Okay, kalau kamu tulis macam ni, yang ni salah. Kamu kena tunjuk jalan kira. You must show the working. If you write like this, is wrong. Okay, so kenapa 9 times tak ada lepas tu se? Yang mana? 9 times. Boleh lebih jelas tak soalan kamu? Okay, so untuk yang tanya kalkulator kan. Okay, tadi kita dapat jawapan ni. Betul? So, kamu boleh tulis dalam bentuk yang ni. Okay, tukar ke bentuk pecahan untuk yang ni. Guna hukum indeks. Okay, x kuasa negatif 2 sama dengan 1/x square. Okay, kamu tukar sahaja. So, kamu ganti masuklah 1/4. So, basically, kamu tekan yang ni dulu dalam kalkulator. Lepas tu, ambil 9 tolak jawapan. So, kamu akan dapat jawapan anda. Yang lepas 9 times plus times 2 as 2 jadi 9 minus. Oh, okay. Faham. Okay. Kamu maksudkan yang ni kan? Untuk Nadia. Bahagian tu kan? Okay. Yang tu pembezaan Nadia. Pembezaan kamu. Bila kamu bezakan 9x, kamu dapat 9. Am I right? You differentiate 9x, you get 9. You differentiate x kuasa negatif 1. Kamu akan dapat negatif x kuasa negatif 2. Kuasa pindah ke depan. So, tambah tambah negatif 1. So, tambah dengan tolak, jadi tolak. Okay, lepas tu, kuasa negatif 1, kamu tolak 1. So, dapat negatif 2. Faham? So, ini adalah teknik pembezaan kamu lah. Okay? Kamu semua dah belajar pembezaan kan? Kat sekolah. You already learn differentiation, right? Chapter ni. Okay. Okay, so kamu kena tahu basic lah pembezaan. Alright, so we go to the next question. Okay, so for number 2.
Mereka suruh kamu nyatakan keadaan kecerunan tangent di atas lengkung untuk setiap koordinat X. So guys, what do they mean by condition? Can anyone tell? Apa maksud keadaan kat sini? Kita nak tahu sebenarnya apa. Anyone? What is the meaning of condition of gradient of tangent? Apa maksud dia? Kalau tak tahu, boleh cakap tak tahu. Okay, very simple. So guys, tangent adalah garis lurus ataupun garis bukan lurus. Kamu jawab dulu. Is tangent a straight line or not a straight line? Which one? Yes. Okay, tangent adalah garis lurus. So guys, seperti yang kamu tahu, garis lurus dia boleh condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Am I right? Straight line can be towards the right or towards the left. Okay, so this is how you are going to describe. Ini cara kamu boleh huraikan kat sini. So guys, kamu lihat nilai yang pertama, -7. So guys, kamu rasa tangent kat sini condong ke kiri atau condong ke kanan kalau nilai negatif? What do you think? Yes, correct lah. Okay, normal concept. When your gradient negative, it should be to the left. Okay, dia akan condong ke kiri. So that is how you describe. That's all only. Okay, you can say because -7 lebih kurang dari sifar. So that's why dia condong ke kiri. Macam ni. Alright. So now you see the second one. How about this one, guys? This value. Do you think this is condong ke kanan atau condong ke kiri? Which one? Yes, because 8 is greater than 0. So that's why dia condong ke kanan. Do you guys understand? Ini cara kamu boleh jawab soalan ni. Over here. Okay. Anyone need the English version? Please tell me. I can help to translate. This is the BM version. Okay. Do you understand now, guys? How to answer? So you tell separately the answer. Kamu bagi tahu dia secara berasingan. Untuk satu titik, lepas tu untuk satu titik lagi. Okay? So we move on. Okay, so now last part, they ask you to find cari coordinate di mana garis tangent adalah mendata. So guys, garis tangent mendata. So kamu boleh cuba lukis lah. Okay, garis tangent mendata adalah macam ni. Okay, this is a horizontal line. So guys, what is the gradient of this line? Apa nilai kecerunan bagi garis ni? Satu garis yang mendata. Apa kecerunan dia? Yes. Okay, gradient sama dengan kosong. So guys, gradient dalam bab ni kita guna simbol apa untuk menggambarkan kecerunan? What symbol do we use in differentiation? M is the general term untuk mewakili kecerunan. But what is the special term? Yes, dy dx. Guys, always remember, kecerunan kamu adalah sama dengan dy dx. Sangat penting. Okay, very important info. So that's why you will get this one. Understand? So guys, try to look up and see. Cuba tengok ke atas. Adakah kamu ada dy dx? Yes. Okay, kamu dah cari dy dx adalah yang ni. So yang ni akan sama dengan kosong. Faham? So kamu boleh cari nilai x dari sini. Okay, you can get your x value.
Understand guys? Boleh faham? So kamu selesaikan persamaan ni sahaja. Kamu akan dapat dua nilai. You will get two value. So kamu tulis dua-dua pun. Okay? So guys, satu soalan kat sini. Bila saya selesaikan yang ni kan, selepas saya dapat dua nilai X, adakah saya henti kat situ? Ya atau tak? Okay, very good. Because you have to find coordinate. Kamu kena cari coordinate. Ingat, coordinate kena tulis dalam pasangan. Tak boleh hanya X, tak boleh hanya Y. Okay, it must be in a pair. So, kamu kena cari nilai Y. You have to get your Y value also. So, guys, how to get the Y value? Macam mana cari nilai Y? Bila kamu ada nilai X. 9 tu apa? 9 tu Y. Bukan? Kamu kena buat satu langkah kerja. Tak boleh tengok secara terus. So guys, selalu ingat bila kamu dapat nilai X kan, bila kamu selesaikan persamaan ni, selalu ingat, kamu ada persamaan lengkung kat sini. You have the curve equation. So kamu ganti balik nilai X yang kamu dapat tadi dalam persamaan lengkung untuk cari nilai Y. Boleh faham tak guys? Do you guys get it? Sebab itu sahaja nilai Y yang kamu ada sekarang. Tak ada apa-apa persamaan lagi yang kamu ada Y kecuali yang ni. Okay? Boleh faham guys? So kamu ganti nilai X yang kamu dapat kat situ. Cari nilai Y. Then kamu akan dapat koordinat. Okay guys? Boleh faham? Cuba komen kalau faham. Respon. Boleh ya? Okay. So ini adalah jalan kira dia. Okay, macam saya explain lah. Okay. So kamu kena gantikan kat sini. Kamu kena tunjuk langkah penggantian yang ni. Okay, you must show substitution. Substitution usually dia akan bagi satu markah. Okay. So ini adalah jawapan akhir kamu. Okay guys, any question so far? Ada apa-apa soalan nak tanya? Afiq, kamu kat barber, right? Masih potong rambut ke? Tak apa, kita baru bincang soalan pertama ni sahaja. Oh, okay, dah habis. Tak apa. So, kita go on lah. Okay guys, yang ni saya akan pilih satu soalan untuk bincang sahaja. Sebab yang ni semua adalah pattern sama. So, saya pilih satu lah. Okay, so maybe kita bincang yang ni. Bincang yang ni. Nombor 3 kita buat. Okay, so kita buat. So guys, question is cari persamaan tangent dan normal bagi setiap lengkung yang diberi. Okay, so you must find the tangent, find the normal. Okay guys, so kamu ada lengkung. So first step, kalau kamu nak cari tangent, kena buat apa? What must we do? Very good, dy dx. Okay, so dy dx guys, cuba bagi tahu saya dapat apa untuk yang ni? Tertinggal sikit. Afiq, yang ni. Saya nak kamu buat dy dx bagi yang ni. So what do you get guys? Cuba share jawapan. Mana ada? Oh, okay, tak apa. So,
Oh, mungkin kamu tak nampak 3 tu kot dengan jelas. Okay, Razgiatul. Okay, sebenarnya yang ni adalah X kuasa 3. Okay, yes. Wah, atas motor pun buat matematik. 3X kuasa 2 tolak 5. Betul. Okay, correct. So guys, ini adalah dy dx kamu untuk B. So dy over dx sama dengan 3x square tolak 5. So guys, macam mana saya boleh tahu kecerunan sebenar sekarang? How can I get the exact value of gradient? Kita kena buat apa sekarang? Apa langkah kita? Bukan? Afiq, kalau kamu buat dy dx sama dengan kosong, kamu dah tahu nilai dia. Yes. X value yang mana? Which one? Yes. Okay. Guna koordinat yang diberi. Okay. Use the coordinate. So you will get jawapan dia 7 kalau kamu gantikan. Okay. So guys, sekarang kamu kena bentuk persamaan tangent. So if you want to draw the tangent, persamaan apa kamu akan guna? Macam mana kamu nak bentuk persamaan? Very good. Okay, guna persamaan yang tu. You have to use the general form. Bentuk arm. So, kamu ada kecerunan. So, apa info yang kamu kena gantikan lagi, guys? Selain kecerunan. Macam mana le? Intan, yang ni pembezaan biasa kamu. Kamu bezakan persamaan ni. Very good, Afiq. Kamu gantikan koordinat ni untuk Y1 dan X1. Okay. So then kamu boleh bentuk persamaan dia. Okay. So kamu boleh nampak jawapan dia macam ni. Okay. Untuk yang ni. So this is the tangent. Persamaan tangent kamu. Boleh faham guys? Can you understand the concept? So basically, tangent, you must make sure jawapan kamu dalam bentuk y equals mx plus c. Untuk semua jenis soalan, tangent mesti dalam bentuk ni. Tak boleh bentuk lain. It has to follow this format. Okay, ingat. Itu adalah tangent. Sebab tangent adalah garis lurus. Straight line. Persamaan garis lurus adalah yang ni. Okay, so that's why jawapan kamu macam ni. Okay, so next one. Sekarang, kamu kena cari persamaan normal pula. So guys, normal. Macam mana kita boleh dapat kecerunan normal daripada nilai dy dx? Very good. Okay, guna rumus koordinat geometri. M1, M2 sama dengan negatif 1. So guys, apa kecerunan normal untuk soalan ni? What is your gradient for normal? Yes, negatif 1 over 7. 7, kamu terbalikkan jadi 1/7. 7 tu positif, kamu tambah negatif. Selalunya dua ni bertentangan. That's why tangent dan normal nilai dia bertentangan antara satu sama lain. Okay? So yes. So sekarang kamu nak bentuk persamaan normal. Titik mana kita kena gantikan kat sini? What point we must substitute? Yes. Okay, 2, 4 lah. Okay, titik ni. Correct. So, kamu guna balik persamaan kamu tadi. Yang ni. Okay, y minus y1 equal to mx minus mx1. Okay, ini adalah formula kita. So, jawapan kita yang ni. Okay guys, do you get the general concept? Boleh dapat idea tak? Macam mana bentuk persamaan tangent dan normal? Ini adalah soalan famous. Dia nak tanya dalam bab ni. Okay, equation of tangent, equation of normal. Okay, so ada apa-apa masalah sampai sini? Untuk soalan satu ni. Okay, boleh ya? Okay, so next one. Okay, soalan ni. Sekali lagi, suruh cari
persamaan tangent dan normal. So guys, saya pilih soalan ni lah. So guys, cuba kamu bezakan persamaan kat E. Boleh bagi tahu jawapan tak? Dapat apa? Afiq, saya nak kamu bezakan yang ni, differentiate. Yang lain juga respon lah. Jangan bagi Afiq jawab semua aja. Nanti dia rasa macam bosan pula. Okay, betul. Very good. Oh, jawapan. Sana. This one. 7y plus x equal 30. Okay. If you want to write like this also can. Let's say kamu nak sambung lagi. You want to make it y equal mx plus c. Like this also can. Okay, this answer also correct. Alright. So, what's the formula? This is the formula. Straight line. Garis lurus. We always use this formula. Okay guys. Tangent or normal. Dua-dua kita guna persamaan ni untuk bentukan persamaan tangent dan normal. Okay, because tangent and normal dua-dua adalah garis lurus. That's why kita boleh guna yang ni. Faham? Okay, tangent and normal, it cannot be a curve. Dia tak boleh lengkung. It must be straight line. Okay? So, yes. So, next one. Okay, so Afiq dah bagi tahu negative 1 over x square. Betul. So, basically, saya padam dulu. Okay, so for this question, your dy dx negative 1 over x square. So guys, sekarang kamu buat apa? What is your second step after you get dy dx? Very good. Same process. Substitute x value kat sini. So you will get answer is 1. Okay, if you count and see. Yes. Okay. Negative 1 lah. Yes. Start, Yeah, negative 1. Correct. Okay, so get negative 1. So now you can form the persamaan tangent already. So persamaan tangent, kecerunan negative 1. Okay guys, one question. Coordinate. Macam mana boleh dapat coordinate untuk soalan ini? Sebab tak ada apa-apa coordinate. There is no coordinate given. Tak? Dia bagi nilai x sahaja, tapi nilai y tak ada. So macam mana kamu nak bentuk persamaan tu sekarang? Sebab kamu kekurangan info. So anyone? Macam mana dapat nilai y? Very good. Substitute the x value. Okay, you substitute this value inside your curve equation. This one. Count the answer. Okay, so that is the correct step. So if you substitute and see, you should get the coordinate negative. You should get negative 1 and 1. This is your coordinate. Okay, so now you can form the straight line. All right, so this is the answer. This one is question E, right? Okay, this one. So this is your tangent. Okay, guys, any question? I think the procedure is about the same lah. Exactly the same step. Only thing different is you have to do this step. This step you didn't do in the previous question. But this question,
because they only give you X is -1, mereka tak bagi nilai Y, so you must cari nilai Y. So this is the Y value. One extra step only. Okay guys? Are you clear? Can respond a bit? Senyap sahaja. So we go on next one. Okay. So now you have your tangent -1. So apa kecerunan normal? What is your gradient of normal now? If your tangent is -1. Yes, satulah. Sebab tangent darab normal kena dapat -1. So -1 salah satu nombor. So yang tinggal adalah 1. Okay, so that kamu boleh dapat balik -1. Okay, so now titik kita akan guna balik titik yang sama kat sini untuk soalan ni, iaitu -1, untuk gantikan. Okay, tangent atau normal dia akan lalui titik yang sama. You will pass to the same point. That's why you will substitute the same point. Understand guys? Boleh faham? Hopefully you can get it lah. Okay, so any question so far you want to ask? Kalau ada soalan, kamu boleh tanya. So basically, for those that a bit confused which point you're going to substitute, you just draw a simple diagram like this. So guys, kamu lihat titik ni, you just refer this point. This one over here. Okay, let's say the point is 2, 1. Okay, I give a random point. So guys, this is curve, this is tangent, this is normal. Am I right? So guys, saya tanya kamu sekarang, titik 2, 1 ni, dia atas bahagian mana? Boleh komen tak? Titik 2, 1 ni dia atas mana? Yes, tengah-tengah. Maksudnya, semua ni kongsi titik yang sama, iaitu titik ni. Boleh faham tak guys? Do you understand? Itu sebab kita akan gantikan titik yang sama untuk membentuk persamaan tangent dan persamaan normal. Kamu sedar tak guys? Kita ganti titik yang sama. Ini sebab dia. Sebab tangent dan normal, dia akan kongsi satu titik persilangan yang sama. Okay, dalam kes ni, 2, 1. Faham tak guys? Do you get the point? This is the important point. Yeah, equation of tangent. Equation of tangent is this one over here. Okay, the same formula only. Y minus y1 equal to mx minus x1. Okay guys, can I continue? Okay, I go on now. Next question. Soalan 3. So now, okay. So now, they give you the curve equation. Mereka bagi persamaan lengkung. You have to find nilai dy dx. Okay guys. So how to differentiate this? Macam mana saya boleh bezakan yang ni? Kita guna apa? Yes, product rule, petua darab. So guys, kamu semua boleh kan buat petua darab? Siapa-siapa ada masalah tentang petua darab ni? Tak ada masalah. So saya tak explain banyaklah yang ni. So yang ni teknik pembezaan. Okay, this is differentiation technique. So basically, U sama dengan X, V sama dengan 1 minus 2X kuasa setengah. Okay guys, you must remember, untuk cert, kuasa dia adalah setengah. So kamu kena tukar. Baru senang nak bezakan. Alright? So yes. Then rumus dia, kamu guna yang ni. U dv dx tambah V
du dx. Okay, ini adalah rumus petua hasil darab. Okay, so then kamu gantikan x sama dengan negatif 4 dalam ungkapan dy dx kamu. Okay, you just substitute x is negative 4 in your dy dx expression. Then you will get the answer. Okay, so this is the working. This one. Okay, guys, can you understand? Wait, is this the correct one? Let me see. Wait, this is not the right one. Okay, this one. Okay, any question, guys? Ada apa-apa soalan nak tanya tentang soalan ni? Kalau tak ada, saya go on. Saya teruskan saja. Okay, next one. Okay, question B. Cari persamaan tangent. Find the equation of tangent. So guys, saya bagi tahu jawapan kamu tadilah. I give you the answer. So dy dx, kalau kamu buat betul untuk soalan A, jawapan dia adalah yang ni, 13/3. So now, you want to find persamaan tangent. So guys, you have the gradient, kamu ada kecerunan. Apa kita kena ada sekarang? What must we have untuk bentuk persamaan? Yes, always remember kena ada satu titik. So, kamu ada satu titik, x equal to negative 4. Kamu ganti masuk dalam persamaan lengkung. You substitute inside, you get the coordinate. So, coordinate, if you count correctly, kamu akan dapat coordinate ni. So, now, you can form the tangent already. So, tangent, we use y minus y1 equal to mx minus mx1. Okay, so kamu boleh dapat jawapan untuk B. Understand, guys? Can you get it? The flow process is always the same, selalu berulang. Okay, never change. So this is the answer. Where is it? Okay, this one. Guys, so far I want to ask, the teaching pace, kelajuan saya ajar, okay tak? Is it okay? Harap semua boleh komen lah. Adakah okay untuk kamu? Okay, so go on only. Okay. So now, okay. Kecerunan tangent. Your gradient of tangent adalah yang ni. So apa kecerunan normal kamu, guys? Boleh jawab tak? What is your normal gradient? Yes, so dia adalah serenjang. Apa nilai dia? Yes, negative 3/13. Okay, opposite dari yang ni. Okay, so titik. So guys, kamu ganti titik yang mana untuk bentuk persamaan normal? Which point will you substitute to form the equation? Titik mana kamu akan gantikan untuk bentuk persamaan normal? Yes, okay, correct. Kamu akan gantikan balik titik yang kamu guna untuk bentuk persamaan tangent. Sama sahaja. So, titik yang kamu gantikan yang ni. Faham? Okay, guys. So, this will be your persamaan normal. This one. Alright. Are you clear, guys? With the concept? 3 soalan lah untuk kamu faham macam mana aliran idea untuk bentuk persamaan tangent normal. 2 tu sajalah kamu kena tahu. Okay?
So can I continue guys? Boleh proceed? Kita dah habis bincang yang ni dah. Okay. Untuk soalan lain, kamu semua boleh cubalah sebab dia berulang sahaja. Just repeat only. Soalan sahaja berbeza. Konsep masih sama. Okay. So we go next one. Okay. So ada lagi soalan untuk kamu semua. Sana. Okay. So soalan ni. Okay. Saya bagi kamu lihatlah. Guys, kamu semua tengok keempat-empat soalan ni. Kamu rasa soalan mana paling susah? Soalan tu saya akan bincangkan dengan kamu. The hardest question yang kamu rasa, mana nampak paling susah bagi kamu? Kamu bagi tahu nombor kat saya. Cuba buat dulu. Kalau kamu tengok, kamu akan tahu dah. 3. Okay, we discuss number 3. Because I think the concept is still about the same. Okay. So now, they tell you that tangent to the curve intersect x-axis. Okay, very confusing. That's why they give you the diagram. Raja tu sangat penting. It can help you to imagine a bit. Okay, so now they ask you to find the value of A and B. So guys, macam mana kita boleh cari nilai A dan B? Okay, so what do you all think? Macam mana kita boleh dapat nilai A dan B? Okey, boleh. Tapi secara lebih spesifik, apa maksud persamaan kamu? Yes, betul. Tapi apa langkah yang kamu buat untuk dapat persamaan tu? Sub nilai XY. Yang mana? Kamu ada dua koordinat kat sini. 2, 1. Okay, correct? Boleh? Yes, that's the correct answer. So now, kamu boleh lihat kat sini. Garis ni guys, apa nama kita bagi untuk garis yang ni? What is the name for this line? Very good. Tangent. So tangent guys, kamu ada lengkung kat sini. This is your curve. So tangent, dia sentuh satu titik pada lengkung, iaitu titik ni. Am I right? So guys, kamu boleh kira kecerunan tangent. Am I right? Because you have 2 points. Kamu ada dua titik. So kamu boleh guna rumus kecerunan biasa untuk dua titik ni untuk cari kecerunan dia. Macam ni. Boleh faham guys? Yes. dy dx equal to m. So kamu akan dapat nilai 2 untuk m. So dy dx, kamu kena bezakan persamaan lengkung untuk dapat tangent. So kamu akan dapat 3a x kuasa 2 tolak 4 sama dengan 2. Okay. So guys, x kat sini, saya kena ganti dengan nilai apa? What value should I substitute? Yes, kamu gantikan koordinat x bagi titik persilangan tangent dengan lengkung. Itu cara kamu nampak. So kamu boleh dapat dah nilai A kamu. So kalau kamu selesaikan, A sepatutnya setengah kamu dapat jawapan dia. Okay. Sekarang B. Macam mana kita boleh cari nilai B? Siapa tahu? Sekarang kita dah ada A. Yang ni senang. Macam mana dapat nilai B?
how to get B value? Anyone? Cari nilai A kat dy dx tadi. Yes, dah dapat dah. A sama dengan setengah. Okay, lepas tu dalam Y equals bla bla. Yes. So sekarang kamu nak dapat B. So macam mana kita boleh cari nilai B ni? Yang lain bagi cadangan juga. Yes. So kamu kena ganti apa sekarang? Yes. Sub coordinate yang ni. Am I right guys? You have to substitute x equal to y equal 1 berserta dengan A sama dengan setengah untuk cari nilai B. Okay, always remember guys, whatever point that you have on the curve, you can substitute. Mana-mana titik yang kamu nampak atas lengkung ni, kamu gantikan. So P kamu boleh gantikan dalam persamaan ni. So sekarang saya tanya, boleh tak saya gantikan koordinat Q dalam persamaan ni? Boleh ke tak? Is it correct? Ya, tak betul. Because kalau kamu nampak betul-betul titik Q ni atas garis lurus yang ni, bukan atas lengkung. So that's why Q ni kamu tak boleh ganti masuk dalam persamaan lengkung kat sini. Salah. Okay? Tapi P boleh sebab P atas lengkung. Faham guys? This is the concept. So kalau kamu kira, you will get B sama dengan 5. Okay? So ini adalah untuk soalan A. Okay, so next one. Cari persamaan normal pada titik P. Okay. So now, kamu ada kecerunan tangent iaitu 2. So apa kecerunan normal kamu guys? So M tangent 2. So M normal kamu dapat berapa? Kecerunan normal kamu berapa? Yes. Okay, negative half. This is your gradient of normal. Okay guys, can get it? So then, kamu ada titik ni, this point. So you substitute untuk bentuk persamaan normal kamu. Guna persamaan ni. Okay, so this is your general equation. Y minus Y1 equal to mx minus mx1. Okay guys, are you clear? Untuk soalan B, can get it? Okay, so we go next one. Cari coordinate R. Find the coordinates for R. So how to get R coordinate guys? Cuba lihat kat sini. Macam mana saya boleh cari coordinate R? Anyone? Coordinate yang ni. Macam mana dapat? Yes. Okay, so guys, you must take note. Point R is your x-intercept, pintasan X. So pintasan X, apa anggapan kita? Y sama dengan kosong. This is the assumption. Okay. So kamu ada persamaan tangent, kamu katakan Y sama dengan kosong, cari nilai X kamu. Okay. So kalau kamu buat dengan betul, X sepatutnya dapat 4. Okay, kamu dapat 4. Okay guys, so last one. Area of triangle PQR. Cari luas segitiga PQR. So guys, how to do this? Macam mana buat yang ni?
So sekarang R adalah 40. So macam mana kita boleh dapat luas PQR? Okay, sebenarnya tak perlu pun yang buat macam tu. You don't need to do like that. Paling senang guys. Cuba recall balik. Macam mana kamu cari luas guna koordinat? Masih ingat tak? Yes, coordinate geometry punya rumus. Okay, so guys, you can use this formula. Setengah modulus. Yes, then kamu gantikan semua koordinat masuk. Okay, macam ni. Then kamu kira nilai dia. You count the value. Okay, so final answer 5/4 unit kuasa 2. Okay guys, are you clear? Boleh dapat? So this is for question 3. Can respond a bit guys. So quiet. We done already. Question 3. Can Okay. So kamu nak saya bincang apa-apa soalan lagi tak? Do you want me to discuss any other question dalam slide ni? Soalan mana? Four. Okay. So this one. Okay, let me see. Alright. So question 4. Mereka bagi satu lengkung. Okay, this is the equation. Mereka bagi satu garis normal and then cari nilai A dan B. Okay. So basically A dan B ni dalam persamaan lengkung is on the equation of curve. So guys, bila kamu nak cari dua pemboleh ubah, konsep apa yang kamu akan guna biasanya? When you want to find two unknown, kamu guna konsep apa? Yes. Kaedah dia apa? Nama kaedah. Yes, kamu bentuk persamaan linear, tapi kamu selesaikan secara kaedah tu. Persamaan serentak. Okay, simultaneous equation. Kamu kena selesaikan secara serentak. Okay guys? So itu kaedah dia. So contoh, kamu ada persamaan garis lurus kat sini. So kamu boleh susun dia dalam y equals mx plus c. Bentuk yang ni. Okay, kamu modify sikit lah. So guys, apa kecerunan garis kamu kat sini? Can you all comment? What is your gradient? Okay, very good. 1/3. So basically, kecerunan normal. Apa kecerunan normal kamu sekarang? Kalau tangent adalah 1/3. Yes, -3. Correct. So basically, kamu boleh bezakan persamaan ni sekarang. You try to differentiate this equation. So kalau kamu bezakan, kamu sepatutnya dapat A tolak B per X kuasa 2. Okay, very good. So now, okay. So mereka kata garis ni adalah normal. Betul. So guys, siapa boleh bagi tahu saya macam mana tangent akan nampak dalam wajah ni? How to draw the tangent? Yang ni adalah normal. So macam mana saya boleh lukis tangent untuk wajah ni? Kamu kena ingat tangent dan normal kena 90 darjah. So macam mana boleh dapat tangent? Very good. Okay, kamu boleh lukis garis macam ni. Ini adalah tangent kamu. Dan kecerunan tangent kamu adalah -3. Sebab kecerunan normal kamu adalah 1/3. Boleh faham guys? Can you get it? So ini adalah situasi dia.
Mereka tak lukis tangent, tapi kamu kena lukis dia untuk lebih senang nak faham. Okay? So ini adalah dy dx kamu. Dy dx. So guys, dy dx kamu dah dapat jawapan dia. -3. Sebab kecerunan normal adalah 1/3 berdasarkan persamaan ni. Boleh nampak tak guys? Can you see the concept? Okay. So yes. So this value is equal to -3. So now, nilai X, kamu akan ganti dengan apa? What value for X you will substitute? Yes. Actually, kamu gantikan satu sahaja. Okay, Y, kamu tak ada apa-apa nilai nak gantikan. So, kamu ganti X sahaja. Okay, so basically, kamu akan dapat persamaan ni. First equation. Okay, so kamu kena bentuk satu lagi persamaan. So guys, how to form the second equation? Siapa tahu? Sebab kamu kena ada dua persamaan, baru kamu boleh cari A dan B. Betul? So what is your second equation? Anyone? Cuba fikir, macam mana dapat persamaan kedua? Dy dx. Kita dah buat yang tu kat sini untuk dapat yang ni. So dy dx tak boleh dah. Yes. Mana satu? Boleh spesifik tak? Very good. Correct. So maksud kamu adalah yang ni kan? Kamu maksudkan X equal 1, Y equal 5 dalam persamaan lengkung. So kamu akan dapat persamaan kedua. Boleh faham tak guys? So sekarang kamu boleh selesaikan secara serentak. Simultaneous equation. So I rasa yang ni tak perlu tunjuk lah. Yang ni sangat senang. So kamu akan dapat A sama dengan 1, B sama dengan 4. Okay guys, are you clear? Macam mana buat soalan A? Ini adalah soalan dia. Okay, find the value for A and B. Okay, second one, cari persamaan tangent pada titik P. Okay, find the equation of tangent. So maksudnya, tangent ni lah mereka nak cari. So kamu ada kecerunan, kamu ada satu titik, Y minus Y1 sama dengan MX tolak MX1. So, kamu boleh dapat jawapan. Itu saja. Okay. Lepas tu, coordinate Q. Find the coordinate of Q. So, macam mana yang ni guys? Cuba nampak. Macam mana kita boleh dapat coordinate Q? Yes. Okay, kamu boleh buat dua persamaan serentak. Two simultaneous equation. Because kamu tadi dah dapat nilai A dan B. Yes, very good. So basically, X plus 4 over X. Ini adalah persamaan lengkung, persamaan normal. Kamu selesaikan secara serentak, kamu akan dapat koordinat dia untuk Q. Alright? So basically, kat sini, kamu akan dapat dua nilai X bila kamu selesaikan. Okay, saya bagi tahu kamu lah. So guys, mana nilai X ni adalah untuk koordinat Q? Boleh jawab tak? Which X value is for Q among these two? 1 or 6? Betul ke? Cuba lihat betul-betul koordinat Q kamu. Kat sini Afiq. Cuba lihat yang ni. Koordinat X bagi titik P adalah 1. Betul? So jadi koordinat X bagi titik Q kamu kena ambil yang lagi 1. Faham tak? Dia tak boleh nilai sama sebab dia ada dua kedudukan yang berbeza.
Faham tak? Oh, yang tu saya bagi tahu jawapan kamu. Setelah selesaikan yang ni, saya bagi tahu terus jawapan kamu. So itu cara dapat X sama dengan 6 setelah kamu selesaikan persamaan serentak. Okay? Boleh dapat tak guys? So saya bagi jawapan kat kamu. So saya suruh kamu pilih mana nilai yang betul untuk koordinat Q. Okay? So that's why X sama dengan 6 adalah jawapan dia. Okay guys? Are you clear? Boleh dapat? So next step, kamu gantikan X sama dengan 6 dalam persamaan ni untuk cari koordinat Y untuk titik Q. Alright guys? Boleh faham? Boleh komen sikit kalau dapat? So ini adalah untuk soalan C. Okay, banyak spam like dah. Sikitnya orang hari ni. Kalau ada kawan boleh jemput masuk lah. Tak apa. Sebab sikit orang, itu sebab. Kamu kena jemput kawan lagi masuk. Okay, so bahagian D. Cari koordinat titik tengah, PQ. Okay, yang ni senang lah. Kamu guna rumus koordinat geometri. Okay, kamu boleh share link lah kat mereka. Kalau mereka free, mereka join lah. Okay, so P, kamu ada 1, 5. Oh, duduk sebelah saja. Maksudnya mereka boleh tengok lah. So Q, saya bagi kamu jawapan Q. Q adalah yang ni. Kalau kamu selesaikan dengan betul. So guys, titik tengah. Macam mana dapat titik tengah? How to find the midpoint? Midpoint, kamu akan ambil 2 koordinat X bagi 2. 2 koordinat Y. Yes, bagi 2. So ini jawapan kamu. Okay, permudahkan. So final answer, you will get 7/2 and also 35/6. Alright, so this is for question 4. Okay guys, we already discussed question 3 and 4. Alright, so I think we go on lah. Kita pergi kepada lesson hari ni. Okay, takut tak sempat nanti. Okay, because 1 jam dah. Okay, so guys, now is lesson Focus. Okay, kena fokus. Sekarang adalah lesson kita hari ni. Okay. So now, dy dx, bila dia berubah dari positif ke negatif, okay, the sign of dy dx change from positive to negative, you will get maximum point. Okay, macam mana nak faham yang ni? When dy dx is positive, kecerunan dia macam ni. Am I right guys? When dy dx is negative, kecerunan dia macam ni. So guys, bentuk lengkung dia macam mana? Dia akan nampak macam ni. Am I right? So means that titik ni guys, kita panggil titik ni titik apa? Cuba komen. What is the name for the red point? Adakah dia minimum, maximum? Okay, yes. Turning point? Yes. Lebih spesifik, max point. Okay, correct. So now guys, cuba fikir. Kalau saya terbalik pula, saya ada kecerunan yang negatif dulu, lepas tu jadi positif. So kamu bagi tahu saya, titik yang kamu bentuk tu apa? Very good. Minimum. Dia terbalik. Okay, sebab lengkung dia macam ni, yang ni adalah titik minimum. Very good. Okay, sekarang katakan first positif, lepas tu dia kecerunan kosong, lepas tu positif lagi. So guys, titik kat sini, kalau kamu cuba lukis lengkung dia lah. So siapa tahu graf ni, nama graf dia apa? What is the name for this type of graph? Siapa tahu? Yes, nama dia? Betul, X kuasa 3. So yang ni kita panggil graf kubik. Cube
maksudnya kuasa 3. So that's why nama graf ni adalah graf kubik. So mana titik pusingan guys kat sini? Adakah dia A, B atau C? Mana titik pusingan dia? Where is the turning point? Very good. Okay, titik pusingan dia adalah kat sini. Sekarang saya tanya, titik pusingan ni, adakah dia maksimum atau minimum? Cuba jawab. Titik B ni. Lagi? Orang lain kata apa? Titik B ni adalah titik pusingan maksimum atau minimum? Okey, betul. Sebenarnya dia bukan dua-dua. Dia bukan maksimum, dia bukan minimum. Kita panggil titik ini titik lengkok balas. Yes, point of inflection in English. Okay, so this point is called titik lengkok balas. Ingat guys, special. Bila kecerunan dia adalah kosong, maksudnya garis lurus, kalau ada satu titik pusingan, titik ni dipanggil titik lengkok balas. Bukan maksimum, bukan minimum. Alright? Special case lah. Okay? Jarang kita jumpa. Okay. So, selepas saya terangkan semua ni, kamu kena faham sesuatu. Untuk ketiga-tiga yang ni, kita ada satu kaedah. There is a special method. Siapa tahu nama kaedah ini? Bila kamu laka macam ni, apa nama kaedah? Suka tanya dalam peperiksaan. Bukan kaedah graf. Apa nama kaedah ini? Yang saya bulatkan yang ni. Bukan. Yang lain? Bukan garis nombor. Guys, saya share ya. Pernah kamu dengar tak? Bukan. Kaedah lakaran. Yes, tangent. Tangent sketching method. Guys, soalan exam kadang-kadang dia akan suruh kamu guna kaedah ini untuk jawab soalan. So, kamu memang tak boleh guna kaedah lain untuk tentukan sesuatu titik tu maksimum atau minimum. So, guys, saya tanya, kalau saya tak mau guna kaedah ini, apa lagi kaedah yang saya boleh gunakan untuk tentukan satu titik tu maksimum atau minimum? Kamu belajar satu lagi kaedah selain yang ni. Kita guna apa? Siapa tahu? Yes, second derivative d2y over dx2. This is your second option untuk cari titik pusingan tu sama ada maksimum atau minimum. Tapi kalau kamu perlu buat satu kaedah ini adalah kaedah spesifik yang kamu kena buat. Okay, kaedah lakaran tangent. Tangent sketching method. So memang kena tahu macam mana nak buat. So kamu kena buat satu jadual. Okay, you must draw table lah for this. Okay, so kamu boleh cuba lihat graf yang ni. So guys, how many turning point we have here? Berapa titik pusingan kita ada? Cuba lihat. Anyone? Berapa titik pusingan? How many turning point? Bukan? Yes. Ketiga-tiga ni adalah titik pusingan. Okay, sekarang saya tanya, mana titik minimum? Cuba jawab. Which one is the minimum point? Okay, correct. Which one is the maximum point? Okay. Which one is the point of inflection?
titik lengkap balas. Very good. So this is how you identify. Ini cara dia. Okay. So basically, kalau kamu ada titik maksimum dari positif pergi ke sifar jadi negatif. Itu aliran dia. Kalau minimum dari negatif sifar ke positif. Terbalik. Okay. Tapi yang kedua ni sama. Dia akan jadi sifar pada satu ketika. Okay. Itu persamaan dia. Cuma permulaan dan pengakhiran dia berbeza. Okay. Boleh nampak tak guys? Aliran dia. Okay. Untuk titik lengkap balas, point of inflection, selalunya dia akan kosong. Okay. So this is the difference. Ini adalah perbezaan dia. Tak kira macam mana graf tu nampak. Okay. Dia boleh bagi bentuk pelik pun tak apa. Okay. Kamu masih boleh interpret. Alright. So guys, kalau kat sini, saya bagi satu ungkapan kat kamu. Nilai ni, dia akan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan kosong. Siapa boleh bagi tahu untuk yang ni? Untuk titik A. Kamu kena pilih satu saja, Afiq. Yes, Razkiatul betul. Okay, lebih kurang. Okay, lebih besar salah, kena lebih kurang. Okay, mengapa lebih kurang? Sebab titik maksimum. Okay, boleh. So guys, kamu kena ingat untuk lebih senang nak hafal, A lebih kurang dari kosong, itu sebab pembezaan peringkat kedua kamu tu lebih kurang dari kosong. Boleh dapat tak? Itu konsep dia. Okay? So sekarang saya tanya, untuk titik C pula, point C, cuba predik nilai ni sama dengan apa? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan kosong? Mana satu yang betul? Very good. Okay, sama dengan kosong. Ingat, garis mendata, dua-dua pun akan sama dengan kosong. Itu konsep dia. Okay. Last one. Pembezaan peringkat kedua kamu lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan kosong? Mana satu? Very good. Lebih besar. Cara mudah nak ingat, kalau A lebih besar dari kosong, baru kamu akan ada titik minimum. Because graf senyum. Okay. So, boleh faham guys? Can you guys get the concept? Raja ni sangat penting sebab dia bagi tahu semua info bagi kamu dalam satu raja. Okay. So, yeah. Yang ni basically saya dah explain dah lah tadi. Okay. So, ya, yang ni pun sama dalam bahasa Inggeris lah pula. Okay, so yang ni semua dah cover. Okay, yang ni pula. Alright. So basically, nilai dy dx kamu akan menurun bila lengkung ni selepas x sama dengan 1. Sebab kamu nampak kecerunan kat sini, dia jadi negatif. Okay, it's negative value of gradient. That's why dy dx lebih kurang dari kosong. Kat sini pula, dy dx lebih besar dari kosong. Okay. Kat sini guys, nilai dy dx berapa? Cuba komen. Ke atas sekali. Top part. Apa nilai dia? What's the value? Yes, very good. Because kecerunan dah jadi kosong. Kat nilai ke atas sini,
dia akan jadi kosong. Kalau kamu nampaklah dengan betul. Okay, mungkin kamu kena zoom in sikit. At this point, kat titik ni, dia kena sama dengan kosong. Okay, it'll be equal to 0 because dia mendata seketika untuk tempoh sangat singkat sebelum dia jadi negatif. Okay, so this one, yang ni sambungan dia lah. Okay, macam mana graf tu sambung. Alright, so yeah, and then yang ni pun sama. Untuk yang ni pula, yang ni kita panggil titik apa guys? What type of point is this? Nama titik ni. Apa nama kita bagi? Anyone? Yes, minimum point. So untuk titik minimum, dy dx sama dengan kosong. Okay, selalu ingat, minimum atau maksimum ataupun titik lengkok balas, dy dx sama dengan kosong. Okay, so then kat sini, bahagian ni, dy dx, adakah dia lebih besar atau lebih kecil daripada kosong? Mana satu? Antara dua simbol ni, yes, lebih kurang. Because kecerunan dia adalah negatif, negatif gradient. Kat sini pula, dy dx lebih besar dari kosong. So, kamu nampak macam mana dia berubah untuk menghasilkan satu titik minimum. Okay? So, kaedah kita kat sini adalah kaedah lakaran tangent, tangent sketching method. Okay, so basically yang ni lah diterangkan. Okay guys, sampai sini, can all of you understand or not? Boleh faham tak? Can you guys get it? Okay, boleh. So saya akan ajar sekarang macam mana buat kaedah lakaran tangent. Selepas yang ni, kita boleh henti dah. Okay, because soalan kat sini, dia berkaitan dengan yang ni. Kaedah lakaran tangent. Kena tahu. Okay guys, so this one important lah. Because kamu kena tahu macam mana nak buat kaedah lakaran tangent dalam exam. Kena buat jadual macam ni. Okay, so contoh, ada satu lengkung macam ni, soalan bagi. Okay, so first step, kamu kena listkan beberapa nilai X dalam satu julat tertentu. You list a few X value in the range. Okay, so macam mana tahu julat dia guys? Kamu kena tahu apa titik pusingan lengkung ni. So guys, macam mana cari titik pusingan bagi lengkung ni? Cuba bagi tahu guys, kita buat apa untuk cari titik pusingan lengkung? What is our step? First step, kita buat apa? Anyone? Macam mana kita boleh dapat titik pusingan untuk lengkung ni? Come on guys. Tak tahu, it's okay. So guys, always remember, kalau soalan suruh cari titik pusingan, every time buat dy dx. Cari dy dx bagi persamaan ni. Nilai dia adalah yang ni. Betul? Dan kamu kena bagi dy dx sama dengan kosong untuk cari nilai x kamu bagi titik pusingan. Boleh faham? Okay, hopefully all of you understand. So kalau kamu selesaikan, kamu akan dapat x sama dengan 1. Okay, x equal to 1. So guys, sekarang kamu akan tanya, mengapa saya letak
dua nilai kat kanan dan kiri. Itu adalah untuk menjangkakan titik pusingan ni, adakah dia maksimum atau minimum. Boleh faham tak guys? Sebab berdasarkan tadi, ingat kita kena ada beberapa lakaran tangent sebelum kita boleh tentukan sama ada titik itu maksimum ataupun minimum. Boleh dapat yang tu guys? So itu sebab saya buat beberapa nilai sebelum saya boleh tentukan titik tu maksimum atau minimum. Faham? Okay? Tapi jangan buat nilai yang sangat jauh lah. Contoh negatif 1000. Jangan. Kamu buat nilai yang paling dekat dengan 1. Okay? Can you guys get it? Respon sikit guys. Semua kat sini. Dapat ah? Okay. So now, kamu boleh cari nilai kecerunan. Okay, kamu dah ada nilai ni. So, kamu gantikan semua nilai X masuk dalam. Okay, kamu boleh cubalah. Kamu akan dapat semua nilai ni. Okay. So, kamu boleh nampak macam mana kecerunan tu berubah. Okay. So, guys. Untuk yang ni, first column, kecerunan dia positif. Positif. Kosong. Negatif. Negatif. So, guys. First one, tangent. Kalau positif, tangent akan macam ni. Okay, your tangent is to the right. Positive to the right. Sifar, horizontal. Negative to the left. Alright. So now guys, boleh nampak bentuk tak? So cuba bagi tahu saya, titik kat sini maksimum atau minimum berdasarkan lakaran saya. Everyone here. Very good. Maximum. Okay, mengapa? Kamu boleh sambung macam ni. So, kamu lukis satu lengkung, you will get maximum point. Alright. So, ini adalah kaedah lakaran tangent kamu. Boleh faham? So, mesti kena tunjuk macam ni dalam exam. Totally. Okay. 25. Okay. Boleh dapat? Okay, so maybe kita buat satu soalan lah. Lepas tu yang kedua, kamu boleh buat. Okay, so yang ni. Sana saya lihat. Okay, kita buat soalan pertama sahaja. Okay, so cari ungkapan dy dx. Find expression for dy dx. So guys, untuk yang ni, macam mana kita bezakan? Kita guna petua. Mana satu? Petua apa guys? What rule? Kalau kamu nampak persamaan macam ni, petua dia apa kat sini? Pasgatol? Bukan. Petua hasil darab. Pernah dengar kan? Product rule. Petua hasil darab. Kamu boleh guna petua hasil darab untuk bezakan yang ni. Okay, kamu kena cari dy dx kat sini. Boleh faham? Okay, so that's why kamu kena guna petua hasil darab. Okay, so basically petua hasil darab kamu akan nampak macam ni. Okay, kamu dapat macam ni. Okay, so ini adalah dy dx kamu. Jawapan akhir after you do differentiation. Boleh? Okay, kamu boleh permudahkan sikit lah kat sini. Kamu faktorkan ungkapan yang serupa keluar. Lepas tu kamu isi kandungan yang tertinggal dalam kurungan. Okay? So, lepas tu simplify sikit, kamu boleh dapat jawapan dia. Alright? So, next one. Kamu kena cari titik pegun, stationary point. So, macam mana cari titik pegun?
Raskiatul. Apa anggapan kita buat for titik pegun? Very good. So basically, seluruh nilai ni sama dengan kosong. So kamu boleh selesaikan. Kamu akan dapat dua nilai X. So kamu gantikan setiap nilai X dalam persamaan lengkung, cari nilai Y, kamu akan dapat koordinat kamu, P and Q. Alright? So ini adalah soalan yang kedua. Yang paling penting, soalan ketiga. Dengan menggunakan kaedah lakaran tangent. So sekarang saya tunjuk kat kamu macam mana nak apply kaedah ini dalam satu soalan. Okay. So tadi kita dapat dah koordinat X kita dua yang ni. So sekarang kamu kena ambil julat nilai X untuk kaedah lakaran tangent. Kamu kena buat secara berasingan untuk dua nilai ni. Okay. So contoh kamu akan nampak kat sini. Oh, sorry. Kat sini dia senang sikit. So basically, mereka nak kamu tentukan koordinat yang ni, koordinat ni, apa jenis koordinat ni. So boleh cuba jawab tak? Koordinat Q ni. Adakah dia maksimum, minimum atau apa? Siapa tahu? What type of coordinate? Apa jenis koordinat ni? Adakah dia koordinat maksimum, minimum atau apa untuk yang ni? Okay. So macam mana kamu tentukan? Kamu kena guna kaedah lakaran tangent. Okay. So basically, kamu boleh ambil beberapa nilai sebelum dan selepas sebelum dan selepas dua. Okay. So contoh, kamu buat macam ni. Okay. Kamu cuba cari nilai dy dx kamu. Ingat tadi, macam mana kaedah lakaran tangent yang saya tunjuk. So dy dx, kamu dapat ungkapan ni. Betul? So kamu cuba gantikan. X sama dengan kosong. Kamu dapat nilai apa? Okay, kamu sepatutnya dapat nilai negatif. Alright? Kamu boleh cuba dan dapatlah. Lepas tu, kalau kamu cuba gantikan X sama dengan 1 dalam dy dx, kamu akan dapat nilai yang positif. Untuk 2, kamu akan dapat kosong sebab dia adalah titik pusingan. Okay? Cuba gantikan 3 pula. Kamu akan dapat nilai yang positif dan positif untuk yang 2 terakhir. So guys, gradient, kecerunan dia akan nampak macam ni. Okay? So cuba bayangkan lengkung dia akan nampak macam mana. Kalau kamu cuba lukis lengkung dia akan macam ni. Boleh faham tak, Raskiatul? So sekarang titik Q adalah kat sini. So titik ni kita panggil titik apa? Nama dia. Sebab titik Q dia ada pada X sama dengan 2. X sama dengan 2, kecerunan dia kosong. Yes, dapat dah. Inflection point, titik lengkung balas. Boleh faham sekarang? Ini jawapan dia. So kamu kena tunjuk kaedah ni. Kaedah lakaran tangent. Understand? Boleh dapat? So ini adalah untuk soalan 1. Okay. So settle lah untuk hari ini. So soalan 2, saya akan share dalam group jugalah. Kamu ada dalam group WhatsApp saya tak? Nanti kamu boleh cuba. Tak ada. Okay. Kamu PM nombor saya yang ni saya bagi. Saya add kamu nanti. Alright? So kamu boleh dapat PDF ni lah nanti.
Okay. So yeah. So kalau kamu tak nampak lagi ini YouTube saya lah, so kamu boleh subscribe juga. Ada video matematik dan admaths kat sini. Okay. So ada apa-apa soalan lagi? Yang lain? Yang lain sangat diam saja. Kalau tak ada soalan, kita boleh settle dah habis untuk hari ini. Okay? Nana? Okay. So, thank you. Jumpa next time. Okay. See you guys. Thank you. Thank you. Harap bermanfaat. Thank you.